Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Hari ini kita akan ke udara lagi untuk kita punya live YouTube dalam asas kejuruteraan ataupun basic engineering. Topik 1 engineering mechanics. Kita masih lagi di bawah topik 1 dan subtopik kita hari ini ialah 1.5 equilibrium of rigid body. Okey, jadi sebelum kita mengikuti ni, kalau kamu perhatikan jambatan ini memang salah satu bangunan ataupun satu pembinaan yang memerlukan konsep tentang equilibrium of rigid body. Jadi pentinglah. Jadi saya harap kamu dapat memberi tumpuan dan dapat memahami macam mana tentang konsep ini yang kita akan aplikasikan dalam pelbagai bidang. Okey, equilibrium of rigid body. Kita lihat dulu dia punya apa learning outcome dia. Ataupun kita panggil objektif pembelajaran kita. Okay, describe the concept of rigid body in engineering practice. Differentiate between particle and rigid body. Solve the force system using concept of rigid body equilibrium. Okay, and then determination of support reaction found in engineering components such as cable, pin, fixed support, and roller. Application of rigid body equilibrium concept in engineering problem in 2D, for example, beam and support reaction. Okay, ini antara konsep yang kita perlukan. Contohnya macam kamu lihat crane ini. Crane, jambatan, banyak yang kita akan gunakan konsep rigid body. So rigid body is an idealized extant solid whose size and shape are definitely fixed and remain unaltered when force are applied. Maksudnya rigid body ni satu yang keadaan pepejal yang unggul. Maksudnya dengan size dan atau bentuk ni tidak akan berubah. Tidak akan berubah apabila dikenakan daya. Contoh kayu, besi, dia tidak akan berubah bentuk. Kalau macam spring, tu benda yang tak dikategorikan rigid body lah sebab dia berubah bentuk. Jadi kita tengok rigid body ni benda yang lebih kukuh, yang tidak akan berubah bentuk apabila kita kenakan satu tindakan daya. A body which currently stationary will remain stationary if the resultant force and resultant moment are zero for all the forces and couple applied on it. Jadi satu jasad ataupun satu objek ni yang berada dalam keadaan pegun akan terus berada dalam keadaan pegun. Okey, jadi bila satu daya paduan dan momen paduan adalah kosong untuk semua daya-daya dan couple yang dikenakan ke atasnya. Okey, kita tengok pula difference between particle and rigid body. Okey, perbezaan. Ini yang kita dah belajar sebelum ni, particle, equilibrium of particle. Okay, so equilibrium and rigid body. Okay, equilibrium of particle made up from one point has no dimension like a point in geometry. Equation yang kita perlukan untuk equilibrium, untuk titik, untuk zarah adalah jumlah Fx sama dengan kosong ataupun jumlah Fy sama dengan kosong. Dua-dua ni kita perlukan. Tetapi untuk equilibrium of rigid body kita ada tambahan satu lagi. It can be in any shape. Dimension is very important. Okey, maksudnya kita boleh pelbagai bentuk. Apa-apa saja bentuk boleh kita apply konsep equilibrium of rigid body dan
Yang paling penting adalah dimension dia. Kita kena tahu apa dimension dia. Baru boleh kita selesaikan masalah ni. So dia punya equation ataupun persamaan yang kita gunakan ialah summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0, and summation of moment is equal to 0. Okay, procedure for analysis. Jadi kita nak buat analysis ni, kita tengok langkah-langkah dia. Okay, katakan ini objek yang diberi. Jadi kita tengok apakah prosedur untuk analisis ni. Okay, first is draw free body diagram, FBD. Okay, draw an outline shape of the body, establish the x and y coordinate, show all the forces acting on the body, label all the loading and specify their direction. To indicate the dimension of the body. Okay, first is free body diagram, outline shape. So just draw the outline shape. Okay, kita draw outline shape. Outline shape ni kita akan pisahkan. Okay, draw an outline shape of the body. Imagine body to be isolated or cut free from its constraint. Okay, apa saja yang dikelilingnya seperti sangga, roller, beban, kita panggil kabel, semuanya kita tidak lukis. Kita hanya lukis objek iaitu badan tegal ataupun rigid body yang kita nak buat analisis sahaja. Okay, the single outline shape. Jangan yang lain-lain tak masuk lah. Okay, so establish the x and y coordinate. Jadi kita kena pastikan kita nak letak di atas paksi xy. Dia boleh dalam keadaan condong, boleh dalam keadaan tegak. Jadi kita tentukan dulu yang mana x, yang mana y. Okay, yang kedua, show all the forces acting on the body. Okay, semua active force, daya yang dikenakan. Kalau kita lihat sini ada beban yang terletak di sini 10 kN dan di bawah ni 17 kN tergantung. Maka kita tunjukkan daya-daya yang dikenakan, active force. Okay, kemudian seterusnya, kalau kita libatkan beban, kalau beam ni melibatkan beban beam ni, maka kita kena libatkan, kita ambil pada tengah-tengah ataupun kita ambil centroid, center of gravity. Okay, kalau diberi maksudnya berat ni berapa, katakan berat beam ni 20 kN, maka kita kena ambil dan letakkan tanda ni ataupun force yang bertindak ni di tengah-tengah ataupun center of gravity. Okay, kita namakan centroid ataupun center of gravity. Okay, kalau macam rectangle macam ni mudahlah. Rectangle kita tengok yang sebab dia simetri dan kita tengok di tengah-tengah. Okay, kemudian pada support ada reactive force, daya tindak balas. So daya tindak balas ni kita bergantung kepada jenis support yang ada. Okay, kalau support yang di hujung ni adalah pin and bracket, so dia akan ada dua tindakan daya. Okay, kemudian di hujung ni adalah roller. So roller ni hanya satu tindakan daya ke atas, BY. Dan kabel, kabel EF ni, maka kabel EF ni dia bergantung kepada sudut kabel. Kalau kabel 30 darjah lah kita buat tindakan daya. Tak perlu lukis kabel, lukis daya yang daya tindak balas daripada kabel tu. Okay, label all the loading and specify their direction. Okay, kita labelkan semua. Okay, seterusnya kita indicate the dimension of the body. Maksudnya perlu dimension ni yang paling penting lah. Kalau tak ada dimension ni, dengan dimension ni baru kita boleh tentukan moment dan sebagainya. Okay, tengok ni, kita masukkan dimension ni. Okay, kita terjemahkan dengan lebih mudah lah. 1 meter, 1 meter, 1 meter.
Dan sudut ni kita kena pastikan lah berapa sudut ni. Okey, itu free body diagram. Yang kedua, equation of equilibrium. Okey, moment equation. Kita boleh mulakan dengan moment equation. Okey, kita tengoklah satu titik yang mana mungkin ada 2 ataupun 3 unknown. Kat situ kita boleh jadikan moment. Contohnya di pin. Di pin ada dua tindakan daya, iaitu kita panggil tindak balas. Daya tindak balas support tu seperti Fx dan Fy. So kita boleh letakkan di situ. Okey, sebagai pusat moment. Okey, kemudian kita juga libatkan force equation. The summation of Fx is equal to 0 and the summation of Fy is equal to 0. So if the solution yield a negative result scalar, the sense is opposite to that was assumed on the FBD. Okey, sebenarnya kita kena ada assumption. Kita ada satu anggapan. Apa kita letakkan bahawa, katakan kita letakkan untuk moment ni. Moment ikut jam positif. Maka apa sahaja, kalau kita jumpa moment ni ikut jam, kita letak positif. Kalau dia lawan jam, negatif. Begitu juga Fx dan Fy. Katakan Fx sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Kalau ada daya-daya dalam sebelah kanan, jadikan dia positif. Dan sekiranya daya di sebelah kiri, jadikan dia negatif. Untuk Fy, contohnya kita boleh letakkan di sebelah atas ataupun di sebelah bawah yang positif. Kalau letak sebelah atas positif, maka yang sebelah kiri negatif. So tak ada masalah, letak sebelah kiri atau kanan, atas atau bawah, bergantung pada kita tentukan anggapan kita yang mana yang positif. Okey. Begitu juga moment, sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Yang kita nak tentukan dia sebagai yang positif. Okey, kita tengok. Ini support reaction. Okey. Support reaction ni penting lah. Okey. Support reaction ni yang akan dapatkan daya tindak balas. If the support prevent the translation of the body in a given direction, then a force is developed on the body in that direction. Okey, maksudnya bila kita gunakan support ni untuk menahan daripada pergerakan, daripada translasi. Okey. Jadi dia akan wujud daya. Contohnya satu beban kita letakkan di atas lantai. Maka lantai tu ada satu daya normal ke atas yang seolah-olah menahan beban yang terletak di atas lantai. Okey, macam tu juga kalau beam ni terletak di atas pin. So pin tu akan merasa beban. Okey, begitu juga roller ni. Begitu juga dengan yang kita namakan kabel ni. Okay, if rotation is prevent, a couple moment is exerted on the body. Kalau kita menghalang daripada berlakunya putaran, contohnya satu papan anjal, fixed support. Fixed support ni dia menghalang daripada berlakunya putaran. Maka couple moment untuk reactive force ni reactive moment akan wujud. Consider the three ways a horizontal member beam is supported at the end. Okey, untuk kita anggapkan dengan keadaan horizontal macam bumi kita lah, dalam keadaan terhampar. So roller, cylinder, rocker, smooth surface. Maksudnya kita anggap yang mana kalau macam roller ni cylinder ataupun rocker ataupun satu nama permukaan yang licin ni. Okey. Pin or hinge, yang macam ni. Ini roller, ini pin hinge. Satu lagi fixed support or cable. Ini semua kita panggil support reaction. Okey, ini roller, cylinder. Okey, ini rocker. Yang ini roller, cylinder, roller, ataupun smooth contact surface. So kalau roller, cylinder, rocker, smooth contact surface ni, so dia akan prevent the beam from translating in the vertical direction. Dia akan menghalang daripada maksudnya secara tegak, vertical ni, secara pugak.
can only exert a force on the beam in the vertical direction. Okay. Dia hanya boleh menahan secara tegak. Kalau dari kiri ke kanan dia tak boleh tahan sebab dia boleh bergerak. Ada roller ni. Okay. Kemudian pinch hinge. Okay, pin ataupun hinge. Ataupun saya suka sebut pin and bracket. Sebab bracket yang memegang pin tu kan. Okay, tak apalah kita bentuk pin hinge Jadi pin hinge ni dia boleh berayun-ayun macam boleh berhayun boleh memutar. So boleh berputar ni dia menahan daripada pergerakan ke kiri dan ke kanan pin tu. Okay. The pin hinge passes through a hole in the beam and two leaves that are fixed to the ground. Prevent translation of the beam in any direction. Sebenarnya dia menghalang daripada pergerakan mana-mana arah. Tak kira lah tegak ke condong ke, tapi biasanya kita akan resolve kita leraikan kepada dua, iaitu Fx dan Fy. Satu force yang kita nampak, kita dapati resultant dia. Resultant dia letak, okay, contohnya dia akan bertindak ke arah ke atas sedikit sedikit orang kata condong maka kita akan leraikan dalam Fx dan Fy. Okey. Seterusnya okey, fixed support. Fixed support macam ni lah, yang agak kukuh fixed support. So fixed support ni kalau kita lihat dia tergantung lah, kata kita panggil dia, kita benamkan dia ataupun kita letakkan welding ataupun kita pasang skru, rivet dan sebagainya. Yang penting dia lekat terus ada dan dia tak boleh berhayun macam pin tadi. Okey, kalau fixed support ni macam mana pula? This support prevent both translation and rotation of the beam. Maksudnya dia menghalang daripada peralihan. Nak bergerak ke mana-mana pun tak boleh. Dan juga dia menghalang daripada putaran. Tapi kalau tadi, yang pin tadi dia tak menghalang kepada putaran. Okey, kita boleh putarkan dia. Tetapi untuk fixed support ni memang dia halang untuk berputar. So, untuk bila kalau keadaan macam ini, dia akan wujud 3. Kalau kita letakkan tanda reactive force ni, dia akan jadi 3. Fx, Fy dan moment. Okay. Jadi, force is usually represented in X and Y component. Biasalah. Biasanya sebenarnya kita tahu keadaan dia tak semestinya dalam keadaan X, Y. Mungkin condong, tetapi kita akan leraikan kepada X dan Y. Okey, satu lagi kabel. Ni jambatan Pulau Pinang. Kabel yang tergantung. Kalau jambatan Pulau Pinang ni kita tahu di tengah-tengah tu dia agak tinggi sikit. Apa tujuan dia? Supaya kapal ataupun kapal-kapal yang kecil, agak kecil, saiz kecil boleh lalu di bawahnya. Jadi tak jauh lah dia punya perjalanan dia. Kalau tak kena pusing pulau, jauh sikit. Okey, dia memudahkan lah untuk kapal-kapal daripada Selat Melaka ni ke pelabuhan. Jadi boleh melalui bawah jambatan ni. Okey, jadi kalau kita letak tiang, maka sukar untuk kapal lalu, maka kita letakkan kabel gantung dia. Kalau kamu tengok gambar yang mula-mula tadi, lagilah jambatan yang agak panjang digantung, tergantung dengan kabel. Okey. So kalau kabel ni sebenarnya dia akan ikut sudut kabel tu. Kalau sudut theta ni, maka kita akan letakkan daya support ni, reaction force ni akan mengikut kepada sudut theta. Okey, kita tengok example 1. Okay, example 1. Determine the horizontal and vertical component of reaction for the beam loaded. A is a rocker and B is a pin. Neglect the weight of the beam in the calculation. Okey. Ini soalan dia bagi keadaan satu beam yang mana kita tidakkan daya dengan 600 Newton. Kemudian di hujung ni ada 200 Newton, 100 Newton. Okey, ni antara daya-daya yang dikenakan. Kemudian dia letakkan dia punya support ni, satu jenis rocker kat sini, ni rocker. Ini rocker, ini pin. Okey. Kemudian ni dimension yang diberikan 2 meter, 3 meter, 2 meter. Okey. Dan ada juga thickness ni. Thickness diberi 0.2. Thickness ni adalah antara jarak daya tindakan ni 600 ni kepada
pin pada rocker ni ataupun pin ni. Ini dia punya jarak ni. Okey. So benda ni kena ambil kira. Jangan kita abaikanlah ketebalan. Maka untuk penyelesaiannya, okey. Kita boleh kata 600 Newton force is represented by its X and Y component. Kita boleh leraikan dia. 600 ni kita boleh leraikan pada X dan Y. 200 force act on the beam. Ini kita nampakkan dia bertindak pada B. Is independent of the force component. Okay. Bx and By represent the effect of the beam. Nanti kita akan lukis dia punya free body diagram. Okay, ni. Kita kalau kamu lihat ni, saya lukis free body diagram. Okay. Macam tu. Asal dia 600 Newton. Ini 600 Newton. Maka kita akan leraikan kepada Fx dan Fy. 600 sin 45 degree. And then 600 cos 45 degree. Okay. Kemudian, yang B ni, reaction dia. Reaction dia kita akan jadikan dx dan dy. Dan A ni, ini rocker, maka dia akan jadi AY sahaja. Okey, macam tu. Ini free body diagram yang kita perlu lukis. Okey, perlu lukis lengkap dengan ni. Lukiskan outline shape ni. Outline shape kita lukis. Kemudian kita letakkan force yang terlibat. Kita lerai, kita boleh leraikan dengan untuk mudahkan. Okey, force ni dan juga reaction force. Reaction force ni unknown, biasanya kita tak tahu lagi. Kita dapat tahu bila kita kenakan daya ni. Okey. Ini untuk solution dia. Ini free body diagram yang kita dah draw ni, kita letak tepi sikit. Okey, jumlah Fx sama dengan kosong. Boleh kita mulakan dengan jumlah Fx sama dengan kosong. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kosong sama dengan 645 degree. Kita tengok sini. 645 degree. Okey, kita letakkan bahawa ke sebelah kanan positif. Maka 600 cos 45 degree ni positif. Minus Bx. Bx ni. So Bx ni kita letakkan katakan sebelah kiri. Sebab apa letak sebelah kiri? Kenapa arah dia sebelah kiri? Sebab kalau kita lihat dia punya tindakan daya sebelah kanan, kita boleh letakkan sebelah kiri lah. Lagi mudah. Sebab biasanya reaction ataupun reactive force ni dia berlawanan. Okey, Jadi kita boleh dapat nilai Bx 424.26 Newton. Okey, simple. Kita tengok pula. Summation of Fy is equal to 0 with the assumption upward is positive. Kita anggapkan ke atas positif. Okey. Okey, yang mana yang kita katakan komponen Fy? Ini Ay 100, By 200, 600 sin 45 degree. Ini semua komponen-komponen yang tegak. Komponen Fy. Okey. Jadi yang mana ke atas positif, yang mana ke bawah adalah negatif. Okey, kita buat. So Ay dia positif sebab dia ke atas. So Ay, okey, Ay positif, By positif juga. Okey. Kemudian 600 sin 45 degree negatif. So apa? Dia ke bawah. Okey. Kemudian negatif 100. Sebab apa dia negatif? Sebab dia ke bawah. Dan juga 200. Negatif 200. Sebab apa? Dia ke bawah, kita letakkan dia negatif. Okey. Summation apa? Is equal to 0. Semua sekali sama dengan 0. Maka kita dapat persamaan yang pertama lah. Ay plus By is equal to 724.26 Newton. Is equation 1. Kita tak dapat lagi. Jawapan dia, Ay atau By ada dua unknown kat sini. Maka ada satu lagi persamaan yang kita perlu gunakan, iaitu jumlah moment. Jumlah moment bersama dengan kosong. Kita ambil di mana? Okey, dalam kes ini kita ambil jumlah moment dB. Okey, kita ambil dB lah. Sebab apa? dB ni ada dua unknown kat sini. Ambil di A boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi lebih baik kita ambil di B. Sebab dia ada dua unknown ni. Kalau kita letak di sini, maka kita boleh menutup dua unknown. Kita hanya tinggal satu unknown saja yang perlukan. Okey. So, kita tengok sini. Okey.
AY, so AY daripada B ni, kita ambil moment terhadap B dan kita anggap bahawa clockwise positif di B ni. Ini B, clockwise, yang mana yang akan pusing ikut jam. Kita tengok AY ni ikut jam ke lawan jam. Ada pelajar dia tak boleh nak imagine ni. AY ni lawan jam ikut jam. Dia beritahu ikut jam. Kamu macam mana nak buat Kamu kena seolah-olah B ni satu titik, kamu sambungkan dengan tali benang. Seolah-olah macam tu. Okey, bila sambungkan tali, kan? Jadi AY ni nak berayun ke mana? Nak berayun ikut jam ke lawan jam? Macam tu. Dah tentu dia akan berayun mengikut jam. Okey? So dia akan menjadi positif. Okey? Mari kita tengok. Okey. So AY dia akan positif sebab dia ikut jam. Okey? Dan kita darabkan dengan jarak daripada B adalah 7. 2, 3, 2 ni. So 7. So AY darab dengan 7. Okey. Kemudian 100. 100 ni sebab ke bawah. Dan kalau kita tengok, kita ikat tali kat sini. Seolah-olah kita ikat tali, tengok. Dia nak pusing ke arah mana. So kita ikat tali, tengok dia pusing. Dia pusing lawan jam. So dia pusing lawan jam bermakna dia negatif. So negatif 100. Darab dengan berapa? Darab dengan jarak dia. Perpendicular distance. 2 meter. Okey. Seterusnya. 600 sin 45 degree. Okey. So nak buat macam ni, kita tengok. Dia ikut jam ke lawan jam. So kita cuba ambil anak panah ni ikat dengan tali pada B ni. Okey, tengok dia nak pergi mana? Dia akan berhayun pusing. So dia pusing ikut mana? Dia pusing melawan jam. So lawan jam dia negatif. So negatif kita letakkan negatif. Negatif 600 sin 45 darab apa? Darab dengan jarak ni. Jarak ni adalah 2 tambah 3, 5. Okey, darabkan dengan 5. Okey. Dan ada satu lagi, jangan abaikan ni. Yang ni dia akan jadi dia juga akan wujud moment 600 cos 45 darjah ni. Sebab apa? Sebab ada distance 0.2 ni. Okey, daripada B ataupun daripada A ni dia ada sifat 0.2, ada jarak 0.2 meter. Okey? So bila ada jarak, ada distance, dia akan menyebabkan putaran walaupun kecil. Okey? Jadi kita kena ambil juga sebagai moment. Okey, sekarang kita tengok 600 ni kita bawa atas kepada titik B ni. Bawa straight, bawa secara ufuk lah. Jadi kita anggap di sini kita ikat, seolah-olah kita ikat tali pada titik B ni. Kita tengok dia berputar ke mana. So dia berputar ikut jam. So dia positif. Dan jarak dia kita ambil perpendicular distance, jarak serenjang. Jarak serenjang adalah 0.2. Cuma imagine ni. 0.2 ni jarak dia. Okey. Okey. So kita buat calculation, maka dapatlah AY. Okey. Kita dapat AY nilai dia 319.49 Newton. Okey. Maka AY dapat, BX dapat, ada satu lagi yang tak dapat adalah BY. Okay. So, insert AY is equal to 319.49 into equation 1. Okay, ni equation 1 ni. So, kita masukkanlah nilai yang kita dapat ni. So, 319.49 plus BY is equal to 724.26. So, BY is equal to 404.77. Okay, another example. So the link is pin connected at A and rest smooth support at B. Compute the horizontal and vertical component of reaction at pin A. Okay, at pin A kita tengok apa reaction dia. So ni support macam ni. So macam ni, kalau komponen macam ni, bagaimana kita nak hasilkan free body diagram? Okay, cuba kita tengok. Okay, macam tu je. Kita ambil komponen yang satu komponen ni, kita tandakan. Tandakan semua apa nama active force dia. Active force dia 60.
Kemudian yang kita tengok, kalau kamu lihat soalan ni 60 sahaja dia punya active force dia, yang lain dia punya wake pun tak ambil kira. Dan ada satu lagi 90 ni. 90 ni couple moment. Couple moment dia boleh dikatakan aktif. Kita panggil ni apa, moment yang dikenakan lah. Okey, 90 Newton meter. Okey, kita kekalkan dia 60 Newton, 90 Newton meter untuk couple moment ni. Kemudian reaction dia AX, AY ni sebab dia pin. Okey, kemudian ini smooth surface smooth surface. Kalau kita tengok smooth surface macam ni, maka smooth surface ni dia tindakan daya adalah vertical. Okey, vertical. Jadi kita dapat situ 30 darjah. Okey, cuba imagine macam mana dapat 30 darjah. Cuba kamu putar-putarkan, mesti dapatlah 30 darjah tu. Okay, mari kita buat calculation. Jumlah moment dA. Mana dA? So dA jumlah moment dA sama dengan kosong. Okey. Kemudian kita buat persamaan lah. 90 Newton meter. 90 Newton meter ialah couple moment ni. So untuk kes ni jangan ambil lah apa-apa jarak ni. 90 Newton meter tak perlu ambil jarak. Sebab dia memang dah ada lah dalam tu, dia couple moment. Dia memang dia moment. Okey. Katakan kita buat assumption, kalau kat sini kita katakan lawan jam positif. Yang lawan jam positif. Lawan jam positif, maka kalau yang ikut jam seperti ni, naik 90 Newton meter, negatif lah. Okey. Yang kalau kita lihatkan pada titik A ni. Okey, titik A 90 Newton dia adalah ikut jam. So kita letakkan negatif. Mana dia lawan jam adalah positif. Okey, 60 ni dia akan berputar macam ni. Kita berpandukan pada titik A, dia akan berputar pada macam tu. So dia putar ikut jam juga. So ikut jam negatif. Kemudian NB. So NB ni macam ni. So dia akan tolak sebelah sini. So dia putar lawan jam. So dia putar lawan jam, maka dia adalah positif. Okey, dengan itu kita boleh dapat nilai NB. Nilai NB dapat 200 Newton. Okey. Kemudian jumlah Fx sama dengan kosong. Kita tengok Fx sama kosong, ada tak komponen-komponen Fx? Okey, moment ni dia tak akan tidak akan menjadi pergerakan ke kiri, ke kanan ataupun atas bawah. Okey. So yang lain tak ada melainkan ini NB ni. NB ni sebab dia ada angle, maka pastinya pada X ada juga translasi, ada force pada komponen paksi X. Okey, jadi kita leraikan. We resolve NB tu 200 Newton kepada 200 sin 30 degree. Dengan kita pandukan ini sebagai setentang per hypotenuse. Jadi 200 sin 30 degree. Okey, so kita boleh dapatlah AX sama dengan 100. Kita AX minus 200 sin AX minus 200 sin 30 degree is equal to 0. So AX is equal to 100. Okay. Summation of Fy is equal to 0. Kita buat ni pula. Mana yang komponen yang tegak? Okay, yang tegak-tegak ni semualah. Okay. So ini tak adalah untuk moment ni. Yang ada di sini 1, 2 ini. So AY dapat tu. AY 60 negatif 200. Kita anggapkan yang mana ke atas adalah positif. Positif, AY positif ke atas. Okey, 60 negatif ke bawah. Kemudian 200 cos 30. Dia ke bawah. Kita akan ikut ni lah. Sebab dia nak panah ni condong ke belah kiri bawah, maka kita akan jadikan dia ke bawah lah. So 200 cos 30 darjah. Maka kita akan dapat nilai AY. So nilai AY sama dengan 233 Newton. Okey. Ada satu lagi. Example The box wrench is used to tighten the bolt at A if the wrench does not turn when the load is applied to the handle. Determine the torque or moment applied to the bolt and the force of the wrench on the bolt. Okey. Mari kita tengok Ini keadaan kita panggil spanner lah spanner. Spanner ring spanner ataupun box spanner, box wrench. Jadi kalau kita nak kalau kita lihat di sini ada dua tangan ni, ada dua tangan yang kita gunakan, tangan kiri, tangan kanan.
Cuma tangan kiri ni lebih kuat lagi, 52 Newton dikenakan. Tangan kanan 30 Newton, tapi arah dia juga ada condong, sikit kecondongan. Nak diletakkan dia punya jarak dia. So sekarang ni kita draw FBD. Macam itulah, jangan lukis tangan dah. Buang tangan tu. Jadi ada tangan ni. So segala dinding apa semua tak perlulah. Kita lukis hanya range ni lah, ataupun kita panggil spana ni. Okey, di sini 52 dengan sudut 5, 12, 13 ni. Ini kita panggil Pythagoras triangle ni. Okey, kemudian sudut sini 60 darjah. Okey. Jadi di sini kita boleh tengok berapakah moment dia. Ni tidak balas moment lah, reactive moment. Okey, dan reaction force AX and AY. Okey, sebabkan dia seolah-olah seperti fixed support lah, sebab dia macam ni dia prevent to rotation. Sebab skru tu dia menghalang orang kata daripada putaran lah, melainkan kita kenakan dengan kuat. Mungkin kita kenakan dengan daya yang ada ni 52, 30 mungkin masih lagi tak boleh berputar, kata dia masih lagi stationary. Okey, kita ambil jumlah moment pada A. Okey, so jumlah moment pada A sama kosong. So kita ambil MA ni. MA ni bukan MA keseluruhan ni. MA ni adalah MA yang baru kita akan, maksudnya ni lah. Okey, moment yang kita akan dapat. So kita masuk ke dalam ni, maka 52. Okey, so 52 ni kita darabkan dengan kita tengok, kita dapatkan komponen yang Y. Okey, untuk kes ni thickness tak ambil kira, sebab kita boleh anggapkan sebab dia memang daya dikenakan pada tengah-tengah ni, maka tak ada thickness lah yang diambil kira. Jadi 52 ni kita ambil komponen tegak 12/13. 12/13 lah komponen tegak. 52 darab 12/13 darab dengan jarak ini 0.3 meter. Okey, so dia negatif. Sebab apa negatif? Sebab kita anggap sebagai clockwise negatif kat sini, dan anti-clockwise positif. MA is anti-clockwise lah, dia menahan, dia positif. Okey, dan 30 Newton ni pun dia juga ke bawah, so dia akan jadi clockwise, maka dia akan jadi negatif juga. Okey, so 30 kita ambil komponen tegak, jadi 30 sin 60. Komponen yang tegak 30 sin 60 darabkan dengan jarak sini 0.7. So kita dapat MA moment reactive moment pada A ni adalah 32.6 Newton meter. Okey, 32.6 Newton meter. Okey, kemudian kita tengok ni pula. Okey, jumlah Fx sama dengan 0. Okey, jumlah Fx sama dengan 0. Okey, kita tengok apa yang Fx. Okey, sini Ax. Okey, yang ni di sini akan wujud juga daya X, ini pun wujud daya X. Okey, so Ax tolak 52, 5/13 ini. 52 darab 5/13, 30 cos 30 cos 60 darjah. Okey, so kita tengok 52 ni dia negatif. Sebab apa? Dia ke kiri negatif, yang ni ke kanan positif. So Ax kita anggap dia ke kanan, so kita letakkan dia positif. So maka kita dapat Ax sama dengan 5 Newton. Okey, dan Fy sama dengan jumlah Fy sama dengan 0, maka kita tengok yang mana komponen-komponen Fy, iaitu 52 Ay. Okey, Ay ke atas positif, so 52 ni ke bawah, so negatif 52 darab 12/13 ini, dan tolak dengan 30, sebabkan dia ke bawah juga, dia negatif 30 sin 60 darjah, maka kita dapat 74 Newton. So itu cara kita nak dapatkan reaction to find the reaction at the support. Okey, so itu saja untuk hari ini. Diharap kamu mencapai objektif lah, kamu memahami pertama step untuk nak membuat untuk mengira ni, kita perlu dapatkan kena lukis free body diagram. Kita tanda free body diagram, draw outline shape, kemudian kita letakkan force, active force,
kita letakkan reaction force, ada moment ke dan sebagainya, kemudian dimension, dan kemudian kita gunakan persamaan, 3 persamaan yang kita gunakan. Summation of moment is equal to 0, summation of fx is equal to 0, and summation of fy is equal to 0. So kita dapatlah selesaikan masalah ini. Okey, saya harap kamu mencapai objektif memahami topik hari ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.